Okey, pada akhir sesi PDPR hari ini, diharapkan murid akan dapat melafazkan pantun dengan intonasi yang betul. Dan yang kedua, melengkapkan pantun dua kerat. Okey, apa yang kita nak buat hari ini adalah yang pertama, kita akan mulakan dengan dengar bacaan pantun, bagaimana pantun dilafazkan. Yang kedua, kita akan baca pantun bersama-sama. Sambil tu, awak akan dengar penerangan daripada saya. Dan yang terakhir sekali, kita akan lengkapkan latihan pantun pada buku aktiviti. Murid-murid kenal siapa ini? Ya, ini ialah Jarjit. Jarjit merupakan watak seseorang yang sangat suka berpantun dalam cerita Upin dan Ipin. Mari kita dengar antara pantun-pantun yang dilafazkan oleh Jarjit dalam cerita Upin dan Ipin. Dengar dengar. 2, 3 burung kenari. Apa hajat Tuan Hamba kemari? 2, 3 kecil berlari. 2 singgit, mana nak cari? Cikgu, saya ada pantun untuk cikgu. 2, 3 ayam dikejar. Kami tak sabar mau belajar. Marvelous. 2, 3 kuih raya. Semua ini untuk saya. Boleh makan tak? Baiklah, murid-murid telah mendengar pantun Jarjit. Sekarang, kita belajar cara-cara melafazkan pantun dengan intonasi yang betul. Murid-murid boleh mengikut bacaan cikgu. Sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 1 pada muka surat 30. Pada hari ini, kita akan melafazkan pantun dua kerat. Cuba lihat pada buku teks kamu pada muka surat 30 ini. Ini adalah pantun dua kerat yang terdapat dalam muka surat 30. Okey, cikgu akan baca dulu, kemudian awak boleh ikut bersama-sama dengan cikgu. Awak kena lafazkan sekali. Okey, kita mula. Ikan gelama seikan haruan. Pupuk kerjasama, erat perpaduan. Tangkap kelah dengan joran. Rajin-rajinlah bantu jiran. Okey, kalau awak tengok dekat sini. 1. Ikan gelama si ikan haruan. Awak tengok yang warna merah ni adalah suku kata terakhir bagi setiap baris pantun. Ikan gelama si ikan haruan. Jadi ujung dia kita sebut apa? 1. Okey. Untuk baris kedua, mesti diakhiri dengan wan juga. An juga. Pupuk kerjasama, erat perpaduan. Haruan, perpaduan. Sama kan? Okey. Jadi untuk pantun, ini adalah ciri yang pertama dia. Iaitu suku kata terakhir mestilah sama. Okey. Sebutan dia sama. Bunyi dia sama. Okey. Tengok rangkap kedua. Tangkap kelah dengan joran. Rajin-rajinlah bantu jiran. Ran. Sama. Joran. Jiran. Yang penting hujung ni adalah bunyi yang sama. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Yang ni tak ada kat dalam buku teks. Okey. Baca sama-sama dengan cikgu. Ikan keli di atas rakit. Gosok gigi supaya tak sakit. Okey, ni belakang dia kit. K-I-T, kit. Rakit, kit. Sakit, kit. Okey, nampak? Sama. Jadi, kalau lepas ni, cikgu suruh awak lengkapkan pantun, awak cuma perlu cari apa yang sama dekat ujung sahaja. Jadi, pantun awak tu dah boleh dilengkapkan. Okey, contoh seterusnya yang keempat. Beli sotong, masak kari. Kuku dipotong, kuman lari. Jadi, suku kata terakhir dia apa? Ri. Okey, bawah pun ri. Kari. Lari. Okey. Okey, sekarang kita cuba dekat dalam buku yang sama juga, buku teks, kita cuba jawab je. Okey. Ada dua jawapan dia bagi. Belikan Pak Long rambut seikat dan juga membantu amalan yang baik. Okey, untuk rangkap yang pertama ni, dia bagi
Dia suruh awak cari dia punya maksud dia. Dia bagi baris pertama, baris kedua dia tak bagi. Okey, kita tengok. Mengutip batu di Gunung Daik. Ik, belakang dia. Daik. Okey, awak rasa mana jawapan dia? Belikan Pak Long rambutan seikat ataupun membantu amalan yang baik? Ik. Jadi jawapan dia membantu amalan yang baik. Mengutip batu di Gunung Daik. Membantu amalan yang baik. Okey, seterusnya rangkap kedua. Dia tak bagi baris pertama, tapi dia bagi baris kedua. Jadi cikgu dah kata tadi, belakang dia mesti sama kad. Okey, tolong menolong, membawa berkat. Okey, jadi jawapan dia yang ini, belikan Pak Long rambutan seikat. Tolong menolong, membawa berkat. Okey, jadi belakang dia kad sama. Okey, mudah sangat pantun ni. Awak cuma perlu cari suku kata terakhir yang bunyinya sama untuk lengkapkan pantun. Okey. Baiklah murid-murid, sekarang sila buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 pada muka surat 34. Seterusnya, kita akan membuat latihan dalam buku aktiviti ini. Lengkapkan pantun dengan perkataan yang sesuai. Perkataan yang telah diberi untuk pantun ini ialah pekan, gembira, mesra dan cendawan. Sama macam tadi pantun dia, hujung mestilah hujung ni. Suku kata terakhir mesti sama. Senang je. Jawapan dia dah bagi. Awak cuma perlu lengkapkan dengan perkataan yang betul supaya pantun jadi lengkap. Okey, tengok. Jom. Pilihan jawapan diberi pekan, gembira, mesra, cendawan. Pekan, gembira, mesra, cendawan. Tengok belakangnya. Tengok perkataan suku kata belakang dia. Kan. Ra juga, wan. Okey, jom tengok. Menjala patin di Tanjung Ara, rakyat prihatin, hidup gembira. Nampak tak? Di sini ada ra, di sini pun ada ra. Ra. Okey, gembira. Okey, dia bagi jawapan dah siap. Nombor 1. Nombor 2. Membeli layang-layang di tak tahu di mana. Sayang menyayang, kita amalkan. Tengok cikgu bulatkan di sini, amalkan. Kan belakang. Bila kan ada di belakang ini, dah tentu di atas ini juga akan berakhir dengan kan. Okey? Mana pilihan jawapan atasnya yang kan? Cari. Mana kan? Okey? Okey, sekejap. Tengok kotak ketiga. Letak cawan di atas para. Layan kawan dengan apa? Okey, tengok cikgu bulatkan ra, para. Jadi di bawah ini juga mesti diakhiri dengan ra. Mana ra? Gembira? Bukan gembira sebab gembira dah ada jawapan dah. Gembira di sini. Apa di sini yang ra lagi? Okey. Tengok kotak keempat. Di atas titi tumbuh apa? Senang hati, bantu kawan. Cikgu bulatkan kawan. Wan di sini. Bila wan di sini, di atasnya juga mesti wan. Mesti wan. Okey, apakah jawapan yang kita dapat? Okey, layan-layan di pekan, amalkan. Para, mesra, cendawan, kawan. Okey, jom kita deklamasikan pantun. Kita membaca pantun ini, okey? Kita nak melafazkan pantun, melafazkan pantun. Bukan deklamasi. Kalau deklamasi tu untuk sajak. Ini nak melafazkan pantun. Menjala patin di Tanjung Ara, rakyat prihatin, hidup gembira. Membeli layang-layang di pekan, sayang menyayang, kita amalkan. Letak cawan di atas para, layan kawan dengan mesra. Di atas titi
tumbuh cendawan, senang hati, bantu kawan. Okey, jelas? Okey, sampai sini sahaja. Bye.